Assalamualaikum. Nama saya Mas Fauzi. Hari ini saya akan bawa jalan-jalan ke Mama Otomotif. Kita berada di UTHM, Kompleks G2, Kompleks Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Jom ikut saya. Ini semua makmal otomotif ataupun makmal enjin pembakaran dalam. Sorry, saya pas sikit lah. Ramai buat kerja COVID-19 punya projek ni. So, makmal ni kena hati-hati lah kalau awak masuk sini. Safety gear semua kena complete, kasut, pakaian sesuai, gelang-gelang pun tak ada. Tudung pun kena ikat lah, kemas rapi apa semua supaya kita selamat lah. So, safety first. Jom. Okay, so sekarang ni kita berada di ruang ujian dyno untuk ujian kenderaan. So basically kita ada dyno. Dyno ni nama dia Dynapack. Ni lah jenis chassis dynamometer. Actually dia bukan chassis lah. Dyno ni ada dua jenis secara umumnya. Satu kita panggil chassis dyno, satu lagi kita panggil engine dyno. So engine dyno tu engine saja yang akan kita pasang dan ukur dia punya power dia. Tapi dalam kes chassis dyno, kebiasaannya sama ada dia letak atas ram ataupun kita tebuk lantai di mana kereta tu akan parking atas dia. Dan kereta tu roll dan kita ukur dia punya power. Apa yang ada di sini ialah lain sikit. Dia konsep macam hybrid lah. So ni kita pakai hub. Chassis dyno ni jenis Dynapack antara yang pertama gunakan konsep ni. So kita akan cabut tayar kereta ni, pasang dekat hub ni 4. Dia boleh front wheel drive, rear wheel drive, dia boleh 4 wheel drive. So Dynapack ni memang baru, dia made in New Zealand. Dia boleh ukur sehingga 800 horsepower. 800 horsepower tu tinggi lah macam Japan GT pun sampai 500 horsepower. Macam kenderaan-kenderaan macam Ferrari Supercar sebanyakkannya taklah sampai 800 horsepower tu. Kecuali Bugatti Veyron lah, Bugatti Veyron 1000 horsepower. So hari ni kita tak ada ujian dyno, actually tak pasang, kereta ni just parking sini aja. So actually dua hub tu untuk depan dan dua hub ni untuk belakang lah. So apabila kita run ni, perkara yang pertama macam saya bincang dalam kelas, yang kita boleh ukur ialah torque, iaitu daya kilas enjin tu. Apa yang diukur di sini lah torque untuk dia punya hub. So enjin tu kita start dan kita run pada RPM tertentu dan kita ukur dia punya torque. Daripada situ kita boleh kira dia punya power lah dengan compensation SAE untuk menentukan dia punya nilai yang sebenar. Okey, di samping masa kita buat performance test atau kita panggil performance test tu, kita juga akan ukur beberapa perkara yang lain. Contohnya kita akan ukur fuel consumption, kita akan ukur intake air, kita akan ukur exhaust temperature, kita akan ukur emission, iaitu pelepasan untuk exhaust, dia punya gas. Kalau untuk enjin diesel kita ada smoke. So di sini ni alat ni. Alat ni nama dia, inilah flow meter branded Onosoki daripada Japan. Dia lah mass flow meter. Alat ni istimewa, dia tak guna volume flow meter. Kebanyakan ukuran flow kita gunakan dalam unit volume per second ataupun volume per minit. Tapi dalam kes ni dia ukur menggunakan mass unit dia, iaitu dalam unit gram per minit ataupun gram per second. So konsep dia digunakan Coriolis effect. Dalam ni ada dia punya kapilari lah. Yang ni memang istimewa alat ni. So kita gunakan alat ni, kita sambungkan pada fuel line semasa ujian kenderaan dan kita boleh ukur dia punya flow rate pada setiap keadaan tu, sama ada RPM tu tinggi ataupun rendah, load dia tinggi ataupun rendah. Okey. Jom ke sini. Mana? Okey. So kita pusing sikit. Okey, so semasa ujian dyno ni,
kita akan pasang apabila kita dah dapat speed yang sesuai, kita dah dapat temperature yang sesuai, maksudnya enjin tu dalam keadaan stabil, dan kita akan gunakan yang ni dipanggil auto check, iaitu gas and smoke meter untuk ukur emission dia. Kita ada probe ni kita akan cucuk dekat exhaust kat bahagian belakang sampai sini, dan kita akan switch on benda ni dan dia akan berikan bacaan ukuran gas yang kita dapat daripada exhaust lah. Kita ada hydrocarbon, kita ada carbon monoxide, kita ada carbon dioxide, kita ada oksigen, kita ada nitrogen oxides, iaitu nitrogen NO dan juga NO2, dua tu. Di samping itu, alat ni juga boleh memberi bacaan tentang air fuel ratio dia lah. Okey, kebiasaannya bila kita test tu, kita akan gunakan tangki luar lah. Inilah contoh tangki luar. Inilah petrol, tangki petrol serta filter, ada pump dalam ni supaya dia tak ganggu sistem kenderaan yang sedia ada. Okey, ni awak belajar dalam termo tu chapter 6, internal combustion engine. So inilah enjin petrol. Ni kereta Myvi, ada 4 silinder. So atas ni dia punya spark plug dia. Dia punya api dia kan, spark plug. So ni dia punya intake sebelah sana, exhaust di sebelah sini. Ni radiator. Biasanya dia ada 2 radiator. Ni radiator. Okey, ni untuk enjin. Ada satu lagi radiator, ataupun kadang dia kongsi 2 sekali untuk aircon. Kereta ni under repair, dia bukan buat dyno. Okey, kebiasaannya apabila dyno, kenderaan ni akan stay kat sini. So, bila kita run dyno tu, haba akan terhasil. Kita kena buang haba tu, kita tak nak enjin tu overheat. Biasa kita akan pasang kipas lah. So, kalau makmal ni kita ada kipas besar ni yang boleh blow kenderaan ni. Jadi, umpamanya macam kereta tu sedang bergerak. Jadi, cooling tu berlaku. Sebab enjin kereta walaupun ada radiator, dia perlukan udara untuk sejukkan dia. Okey. Apa lagi? Okey, so inilah intake. Inilah contoh enjin dyno yang kecil yang kita buat di sinilah custom made. Ni kita gunakan konsep hidrolik. Kita letak enjin dekat sini. Ini dah tercabut lah, dia punya enjin semua dah pasang. So dia akan balance kan. So daripada hidrolik tu kita akan bagi friction ataupun braking. Okay, lupa nak bagi tahu tadi untuk kat sini tu, apabila kita buat dyno, dyno ni buat kerja dia ialah dia akan brake enjin tu. So kereta ataupun enjin tu akan hasilkan kuasa. Dyno ni akan brake, akan tahan daripada dia pusing. Jadi daripada dia tahan tu, dia ukur berapa banyak power output ataupun power maksimum yang enjin ni hasilkan. Jadi apabila dia terima power tu, dia terpaksa buang. Dia kena convert haba tu, dia kena convert power tu jadikan haba. Jadi haba tu kita buang. So kalau tengok kat sini, hub ni kita bersambung kepada satu sistem cooling system. Kejap lagi kita akan pergi luar untuk tengok kaedah pembuangan haba daripada sistem dyno ni. Kita akan tengok cooling tower, mini cooling tower. Jom kita keluar. Play pause. Okey, jom kita keluar makmal. Di sini kita berada di tepi makmal. Kita ada pipe laluan daripada dyno tadi, hub tu keluar melalui pipe ni, dan kita ke cooling tower lah. Memang boleh tolong on kan switch dia. Kena lompat sikit ni, dia lecak Okay, ni lah cooling tower mini lah sebenarnya. So apa jadi, okay, so Ilman baru on kan cooling tower ni. Di sini kita ada pipe yang color merah ni ialah air panas daripada dyno. Ni ialah return pipe, iaitu warna biru lah.
So air dia, kita ada pump install kat dalam sana. So pump tu akan pusingkan air untuk cycle ni lah. So jadi tak nampak dah pula. Tengok sini. So ni boleh buka. Mana? Okay. So inilah cooling tower. Okay, zoom sikit orang kat sini. Okay. So apabila ini kita akan pump air tu naik atas. Naik atas ni atas tu ada kipas, ada fan yang akan blow udara panas tu dicampur dengan wap air. So kita ada udara intake dia daripada sini, udara sejuk ataupun yang mengenai udara biasa lah. So kita ada suhu dan kita ada relative humidity untuk keadaan sekarang lah. So air panas tadi kita akan spraykan dia dekat paket ni. Paket warna hijau ni. So untuk increase dia punya surface. Jadi daripada situ udara yang sejuk ni akan sejukkan air yang panas tadi tu. So air yang panas tadi akan berubah menjadi dua bentuk. Yang panas akan bentukkan jadi wap, dibawa keluar oleh udara yang daripada bawah tadi. Air yang sejuk tadi tu akan turun dekat paket ni dan dia akan jatuh balik dalam reservoir cooling tower ni. Kalau tengok sini kita ada pelampung ni. Kalau kita belajar dekat chapter 5 tu, ni dia panggil make up water lah, air untuk top up. Kerana sebahagian daripada air dalam sistem ni kita dah buang keluar melalui udara tadi, dah bertukar jadi wap. So yang ni untuk top up dia. Jadi flow rate dalam sistem ni akan kekal sama. Okay. Okay Noah, terima kasih. Okay, so kita dah berada dalam makmal balik. Biasanya dalam makmal otomotif atau bengkel otomotif biasa akan ada kompresor. Ini kita dah belajar dalam chapter 3 dalam termo 2. Ini dah kompresor di sini. Tak nampak dia macam ni. So, kompresor ni macam ni lah contoh kompresor lah. Dia ada banyak brand, ada Jaguar lah, Puma lah, Swan lah. So, yang ni dalam lebih kurang 2 horsepower ataupun 1.5 horsepower. Ini dia gunakan V untuk kompres. Ni dia punya intake dia, filter. Ni V, yang ni dia punya tangki dia lah. So kita ada controller untuk pressure, boleh setting lah berapa bar kita nak. So bila dia bawah daripada level tu, dia akan on. Bila cukup level tu, dia akan off sendiri, dia akan tendang lah. So setiap hari yang ni yang saya beritahu ni, dalam receiver ni, yang tong ni, kena flush lah, buka, nak buang karat dia. Kalau kita tak buang tu, tak maintain, nanti lama bahagian bawah tu akan berlaku pitting. Sebab air daripada udara tu akan bertakung kat bawah. Dia akan menyebabkan karat pada surface bawah tu. Nanti lama dia lemah dan dia boleh burst lah sebelah bawah. So ini semua kena daftar dengan JKKP lah untuk keselamatan pekerjaan bawah OSHA. Okay. Pause. Okay, inilah genset lah. Antara projek yang kita buat di Mama ni ialah untuk convert genset ni genset petrol, gunakan minyak petrol, tangki ni. Kita nak convert ni, kita nak gunakan LPG, iaitu gas masak. Jadi projek ni kita letak kit lah, kita pasang kit untuk membolehkan genset ni gunakan dua jenis bahan api, sama ada petrol ataupun gas masak. So dia punya market dia lebih kurang macam niaga pasar malam lah. Niaga contoh goreng-goreng kan, goreng ikan, goreng ayam ke, goreng keropok ke. Jadi dia cuma bawa gas masak saja, dia tak perlu beli petrol. Jadi gas masak tu boleh untuk hidupkan genset dan juga boleh gunakan untuk memasak lah, dapur masak. Okay, pause. Okay, ni ialah projek Dr. Rais lah. Partner saya lah dalam menjalankan projek ni. Inilah rig yang kita buat untuk convert gas, natural gas, ataupun CNG ataupun NGV yang kita jual dekat, yang ada jual dekat Petronas tu, untuk jadikan dia gas hidrogen. Gas hidrogen dengan carbon dioxide lah. So dia 1 mol
methane tu, dalam tu boleh hasilkan 3 mol hidrogen. So sebabnya benefit hidrogen ni banyak. Bila hidrogen ni lah sumber tenaga yang paling bersih, paling banyak. Hidrogen bila terbakar, dia cuma hasilkan air saja. Itu ialah antara impian saya lah, kalau boleh semua kenderaan ni akan gunakan hidrogen satu hari nanti. So kalau pun belum lagi menjadi kenyataan, so hidrogen ni boleh kita gunakan dalam macam-macam produk. Contohnya paling utama sekali antaranya ialah untuk menghasilkan amonia. Amonia ni kita gunakan untuk buat baja. Jadi lebih 90% daripada sumber hidrogen di dunia ni sekarang, consumption dia, kita hasilkan ataupun mereka secara komersial ni dihasilkan menggunakan konsep ni, iaitu kita panggil steam methane reforming, iaitu reform daripada methane dengan steam, dengan high pressure steam, dan hasilkan hidrogen. So lebih 95% sumber tu hidrogen gunakan konsep ni. So apa yang kita buat kat sini ada istimewa sikit. Kita gunakan catalyst yang kita panggil noble metal catalyst. Kita ada macam-macam jenis noble metal, ada platinum, ada iridium, ada rhodium. Jadi daripada catalyst ni kita anggap sesuatu yang istimewa lah, kita nak gandakan dia. So catalyst biasa untuk proses steam methane reforming ialah kita gunakan nickel ataupun nickel oxide. Yang itu katalah dia punya rate of production dia 1. Tapi kalau kita gunakan noble metal ni, boleh gandakan dia. Kalau ikut secara teorinya, dia boleh gandakan sehingga 1000 kali. Ganda, lebih banyak ataupun lebih laju. So dalam projek kami ni, kami berjaya hasilkan sampai 100 kali saja, baru 100 kali. So kalau boleh nak gandakan lagi lah. So 100 kali pun dah, 100 kali ganda pun dah quite banyak lah. So alhamdulillah ni antara projek-projek yang berjaya lah. Tu ialah tone gas. Merah ni ialah hidrogen. So setiap tone gas ada dia punya color code dia masing-masing. Yang warna kelabu sana tu ialah methane ataupun natural gas. Jadi dia punya kepala pun lain, ada jantan betina dia. Jadi apabila beli tone gas tu, kena tengoklah semua ni, kena perhatikan dia punya ni. Ni ialah tone gas NGV, itu natural gas vehicle. Biasa ni kita pasang dekat kenderaan-kenderaan macam taksi-taksi yang ada label NGV tu, kita gunakan tong ni. So tong ni ada dua jenis, ni ialah type 1, dia besi saja. Ni pula ialah type 2, iaitu dia besi dan juga fiber. So kita balut dia. Okay, so jadi yang ni lebih ringan daripada yang ni. Dia ada type 3, tapi type 3 masih dalam R&D lagi lah, belum komersial. Okay, pause. Okay, jadi di Mamal ni kita pun ada buat uji kaji tentang kereta elektrik. So ni yang kita pasang dekat Mamal ni ialah untuk satu jenis kereta elektrik jenama BYD. BYD singkatan untuk Build Your Dreams. Build Your Dreams adalah satu syarikat China yang asalnya pengeluar bateri untuk kereta elektrik, sama ada lithium ion ataupun apa-apa juga teknologi yang baru. Jadi daripada pengeluar bateri, BYD ni expand lagi dia punya bisnes dia untuk menghasilkan kereta elektrik. Dan ada syarikat di Malaysia yang import kereta itulah ke Malaysia untuk kegunaan dalaman, untuk commute dalam jarak dekat, untuk bandar. Kereta tu katanya boleh sampai 400 km lah sebelum full recharge. So inilah charging station dia. High voltage, 3 phase, 80 ampere kalau tak silap saya lah. So charging dia akan ambil masa lebih kurang 2 jam ataupun 3 jam lah. So ini memang high speed charging. Kalau awak biasa pergi singgah di RNR, kadang ada tempat charging untuk EV. Kat situ awak boleh charge, tapi masa dia ambil masa 2 kali ganda daripada yang ini. So ini high speed, separuh masa untuk charging. So keretanya tak ada, keretanya dah syarikat tu dah bawa pergi ke Pengerang lah, ni untuk projek Pengerang. Okay,
Okay, so inilah projek kami yang sedang berjalan, iaitu inilah sebuah kenderaan Toyota Hilux 2.5 liter diesel. Projek ni kita gunakan minyak biodiesel B30, iaitu 30% biodiesel daripada minyak sawit dan lebihnya 70% daripada petroleum. Inilah projek kerjasama antara MPOB, Malaysia Palm Oil Board dan juga UTHM. So saya lead projek ni bersama dengan pelajar saya, Anwar yang sedang rakam video ni lah. Ini student saya. So inilah enjin diesel lah kalau tengok sini. So enjin Hilux, so maksud D4D kat sini ialah dia direct injection. Ni D ialah diesel, 4D ialah 4 direct injection. So ni gunakan sistem common rail, iaitu enjin barulah kita panggil green engine. Enjin diesel yang sama gunakan mechanical, tapi yang ni digunakan elektronik lah. Tu dah lama dah tak ada enjin mechanical, tapi macam lori-lori hantu tu still pakai konsep lama lah untuk betul enjin diesel. Inilah enjin diesel baru. So kenderaan ni juga kita akan gunakan lah akan gunakan untuk round Malaysia, nak dapatkan mileage sebanyak 90,000 kilometer. Sekarang ni dah baru 18,000 kilometer, ada 72,000 kilometer lagi lah. Hari tu masa PKP tak jalan, so kita terpaksa 3 bulan rehat, tak boleh cross negeri apa semua. So kita baru mula balik, dah 18,000. So next trip kita akan jalan pergi Bukit Fraser, pergi Bersera, Kuala Lumpur, dan basically lepas ni seluruh Malaysia terpaksa pusing lah untuk dapatkan mileage 90,000 km tu. Bagi 90,000 tu, setiap 2,500 km kita akan ambil pick up minyak enjin untuk sebagai sampel. Kita nak buat kajian tentang dia punya wear and tear, tentang ketahanan minyak enjin. Setiap 2,500 sampel tu kita ambil sebanyak 250 ml. Kita akan hantar keluar lah third party lab untuk kita buat properties test. Yang itu nanti lain kali bila free saya boleh kongsikan lah dia punya result dia. Jadi selain daripada itu, setiap 10,000 km kita akan buat servis. Kita akan naik dyno yang kita tengok tadi tu. Kita akan test dia punya engine performance dari segi torque, power, fuel consumption, dari segi dia punya load, dari segi emission, hydrocarbon, carbon dioxide, carbon monoxide, oksigen, nitrogen oxide. Dan untuk engine diesel kita ada tambah untuk smoke lah. Smoke ialah ujian asap. Daripada situ, setiap 10,000 sampailah ke 90,000, nanti kita akan tengok dia punya sama ada penggunaan minyak biodiesel B30 ni ada kesan tak pada performance engine secara jangka panjang lah. Dah habis pun nanti kita akan buat top overhaul balik semua ni. Kita akan tengok dia punya injektor ada sumbat ke tidak, filter dia. Kita akan belah dia punya fuel pump, nak tengok kalau ada deposit ke tidak dalam tu. So projek ni insyaAllah sangat menarik lah. So bila masa Malaysia akan gunakan B30 ni? Sekarang masih kita di pump semua kita gunakan B10 lagi. B30 ni insyaAllah dalam masa 3 tahun lagi kot agaknya. So Malaysia akan ke arah B30. So tengok ni ada stiker gambar Malaysia ni B30, kenderaan uji lari biodiesel sawit. So kalau awak jumpa kami ni, bolehlah tegur-tegur. Okey Noah. Ni boleh tak? Okey, so kita masih berada di blok G2. Di sebelah saya wing F, ini Makmur Automotif tadi. Okey, yang tu Makmur Automotif. Di sebelah kanan saya ni sekarang ni adalah bangunan kecil lah. So dalam ni ada kompresor ataupun ada sistem aircon. Sistem aircon untuk bangunan. Sistem ni istimewa sebab di kompleks G2 ni kita install sistem penyejukan air conditioning building ni untuk 3 blok sekali. So maksudnya kalau sistem ni on, dia akan sejukkan blok G2 iaitu FKMP, Fakulti Mekanikal,
Dia akan sejukkan blok G1 Fakulti Elektrik, dan dia akan sejukkan juga blok G3 iaitu Dewan dan juga bilik-bilik kuliah di G3. Jadi satu tempat centralize dia punya sistem dia untuk sejukkan ketiga-tiga bangunan ni. So bayangkanlah. So sekarang ni PKP student tak ada. Kelas pun tak ada orang. So yang ada mungkin function di blok sini G2 dan G1. So bila sistem ni running, dia tetap guna power sama untuk kompres, untuk pump air dan sebagainya lah. Tapi blok G3 tak guna. So dia punya cost tu lebih kurang sama lah untuk running. So walaupun, jadi eloknya guna. So daripada tak guna, power penggunaan sama. So kita akan naik atas. Bahagian bawah ni dia punya macam power system dia. Sebelah dalam tu tak boleh masuk. Ada bahagian kompresor, kontraktor saja boleh masuk ataupun authorized personnel. Saya ni tak authorized untuk masuk. So kita tak boleh masuk lah. So dalam sekali-sekala boleh nampak lah kalau dia orang datang servis. So yang ni sistem ni dia akan run pada pagi sebelum mula, iaitu pukul 7.30. Kadang dia kick off pukul 8. Pukul 5 dia close lah, shutdown. So kita akan tengok bahagian atas terletaknya cooling tower untuk sistem ni. Tengah rakam. Okay, so keadaan ni kat sini agak bising sikit. So nanti kalau awak tak dengar, saya akan adjust adanya sound dia. So naik atas ni bahaya sikit, jarang orang naik atas ni. Reno, hati-hati. Macam-macam ada atas ni. Okay, hati-hati bendul. So, start. Okay, ni di atas ni juga ada dua buah kompresor besar. Kita ada kompresor centralized untuk membekalkan compressed air untuk semua mak-mak di blok ni. So ada dua, ni lah jenis radial untuk bekalkan lah, untuk kita buat kerja-kerja yang gunakan pneumatik. Tapi mak-mak juga ada guna kompres kecil itulah. Yang ini kos dia besar. Dan kalau tak jaga dia rosak lah. Ada dua sebab dia ialah alternate. So sama ada pakai ni atau sana. So salah satu akan jadi backup. So ni kos besar. Kalau bocor pipe, memang dia akan sentiasa run sampai di Jahanam. Macamlah dah jadi sekarang. Ni dah Jahanam lah dua-dua ni. Okay, so di sebelah sini inilah tangki air. Kita ada tangki air besar, tangki air kecil. Ini dalam ni memang air saja. So inilah tangki air untuk kita pump chill water untuk semua bangunan, penyejukan bangunan. Okay, inilah cooling tower. Made in Japan. Okay, in Japan. NS cooling tower. So motor dia 405 volt 3 phase watt dia 5.5 kilowatt. Okay, Nippon Spindle. Ni saya akan buka untuk awak tengok dalam dia. Inilah piping. So dia ada air sejuk, ada air panas. So macam nak tahu mana satu air sejuk, mana satu air panas? Air panas akan supply ke atas untuk kita spray ke bawah. Okay, bawah ni ialah air sejuk. Yang maksudnya air dah sejuk, kita akan salurkan. Jadi warna yang hijau gelap air sejuk. Inilah air panas. Dia punya panas pun taklah panas sangat.
Yang sejuk dia kurang daripada yang atas lah dia punya suhu dia. So kita akan tengok dalam ni. Oh, okay, boleh tengok dalam ni. Tunjuk. Okay, dia tak hidup So cooling tower ni dia off kan. So atas tu nampak fan dia. Sebelah kiri dengan kanan tu akan nampak yang macam apa, corrugated plastik tu plastik bergerigi. Berbentuk tu kita panggil corrugated. Kat situ kita spraykan air dia. Jadi bentuk tu akan increase dia punya surface area dia untuk bantu penyejukan. Okay. So yang belah bawah ni ialah takungan dia. Yang pelampung tu kita gunakan untuk maintain dia punya makeup water lah. Kalau terlebih pun ada overflow kat situ So kalau yang ni hidup, kita pergi sebelah sini pula. Okay. So inilah tempat udara masuk. Udara daripada luar masuk sini. Dan macam mana dia masuk? Sebab ada fan tu akan blow ke atas. So sini lah negative pressure. Udara akan masuk ikut sini. Air akan turun melalui plastik ni. Dan air tu akan jadi dua lah. Satu, air yang panas ataupun dalam bentuk wap akan dibawa oleh udara sejuk tu dibuang ke atas. Okay. Air yang sejuk akan jatuh ke bawah dan pusing balik ikut sistem cooling tower ni. Okay. Ni hidup tak ni? Tak hidup kan ni? Yang besar ni je hidup. So okey lah kot. So sampai sini saja kita punya tour untuk hari ni, tour makmal. Kita dah tengok tadi dyno, kita dah tengok engine, kita dah tengok mini cooling tower, kita dah tengok kenderaan uji kaji, kita dah tengok sistem untuk buat hidrogen daripada natural gas. So sebelah atas ni, di atas bangunan ni ialah cooling tower yang kita belajar dalam termo 2 yang digunakan untuk penyejukan atau untuk pembuangan haba yang kita pindahkan daripada bangunan-bangunan. Okay, so itu saja. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton video ni. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.